Amal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung kitab Sairus Salikin, muka surat 320, sesi yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Ini suatu fasal pada menyatakan segala wajib puasa. Maksudnya segala wajib puasa atau apa? Segala rukun puasa dan segala sunatnya yang zahir dan segala yang lazim dengan membatalkan puasa itu. Kalau kita buat perkara itu membatalkan puasa, apa dia? Kita akan bahas. Adapun segala wajib puasa yang zahir itu, maka iaitu 6 perkara. Silakan. Pertama, memperiksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui akan dia dengan melihat akan permulaan bulan Ramadan itu. Maksudnya dengan melihat anak bulan. Anak bulan ni tengok walaupun tak payah guna benda tu, hak teropong-teropong tu tak payah. Tengok dengan mata kita langsung. Zaman dulu mana ada tengok guna teropong. Jadi tengok dengan mata langsung. Baik, terus. Dan jikalau syak ia pada malam itu, maka hendaklah disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban itu. Baik, malam 30 Sya'ban. Jadi 29 Sya'ban hari ini, esok 30 Sya'ban. Jadi kita tengok dulu anak bulan malam tu, sama ada masuk lagi bulan Ramadan. Kalau tengok tak nampak anak bulan, maka kita genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Maknanya esok tu tak puasa lagi. Kita terus genapkan 30 Sya'ban. Lepas tu dia tak ada bulan hijrah, dia tak ada 31. Dia sampai 30 lah, 29 ataupun 30. 2 hari tu. Macam kita raya hari tu tahun lepas, puasa kita berapa hari? 29 hari. Sebab nampak hilal Syawal, anak bulan Syawal. Dia macam tu. Baik, terus. Dan memadai melihat permulaan bulan Ramadan itu oleh seorang yang adil, dan tiada sabit permulaan bulan Syawal itu melainkan dilihat oleh 2 orang yang adil keduanya itu. Baik, agama Islam ni mudah, tapi jangan mempermudah. Nampak anak bulan puasa. Kalau tak nampak, maka genapkan 30 hari bulan Sya'ban. Mudah. Nampak malam 30 Sya'ban tu kita tengok. Nampak anak bulan, puasa esok. Tak nampak, tak payah puasa. Ada mudah. Jadi melihat dengan mata kasar. Maksud mata kasar tu maksudnya tak perlu guna alat, tak perlu guna apa. Baik. Jadi kemudian nak tengok bulan Ramadan dengan seorang yang adil. Kalau nak tengok bulan Syawal dengan 2 orang. Kena 2 orang. Kalau yang bulan Ramadan seorang. Kalau bulan Syawal 2 orang. Tapi Ramadan pun sama. Malam 30 Ramadan tu kita tengok hilal. Nampak ke tak? Nampak, maka esok tu raya. Macam hari tu. Esok tu raya. Saya pernah 2 kali malam 30 Syawal. Malam 30 Syawal pula. Malam 30 Ramadan. Malam 30 Ramadan tu kita pun pergilah sembahyang tarawih apa semua. Selesai tarawih. 23 rakaat lah sekali dengan witir 3 tu. Selesai, balik dah. Balik tengok-tengok. Pertama di Jawa dulu. Kiai kata takbir raya. Kita dah selesai lah 23 rakaat. Takbir raya. Takbir. Sekali lagi di Mukalla, di Hadramaut. Kena macam tu juga. Pergi dah semayang. Habib kata takbir esok raya. Jadi kena 2 kali.
Jadi sembahyanglah, sembahyang. Memang tak nampak lagi anak bulan pada masa tu. Kita pun buatlah sembahyang tarawih. Duk ingat esok hari ke-30 Ramadan. Tengok-tengok nampak anak bulan. Maka esok tu sepatutnya 30 Ramadan, dia berubah menjadi 1 Syawal. Dia macam tu. Baik, terus. Dan barang siapa mendengar akan seorang yang adil pada melihat permulaan bulan Ramadan dan percaya ia dengan dia, maka wajib ia puasa, dan jikalau dia dah dihukumkan oleh qadi akan dia sekalipun. Baik, dia dengar ada seorang ni beritahu, orang ni tak mungkin dia bohong, orang yang adil. Contoh, dia ni ahli falak. Dia ni ahli falak. Dia tengok daripada ilmu yang dia tahu. Ilmu tu dia tahu. Dia tengok. Oh, esok puasa. Maka dia puasa. Dan tak boleh diisytiharkan. Yang ni berlaku untuk dia saja. Sebab apa? Sebab ilmu dia tahu macam tu. Tak boleh isytiharkan. Yang boleh isytihar apa? Isytihar ni adalah hak kerajaan, bukan hak individu, bukan hak peribadi, hak kerajaan. Jadi kita kena ikut apa kata kerajaan. Jangan buat pandai-pandai pula sendiri kalau tak ada ilmu. Pergi teropong, ingat anak bulan. Rupanya kat teropong tu ada debu sikit, kata anak bulan. Kan? Ada macam tu. Tu kaedah dia. Maksudnya secara mudah, kalau kita zaman sekarang ni, zaman canggih sekarang ni, ikut apa kata kerajaan. Sebab apa? Dalam Jabatan Mufti ni dia ada bahagian ahli falak, dia ada bahagian faraid, ahli falak, semua dia ada. Ahli falak tu apa? Nak tengok macam tu. Macam orang nak tentukan arah kiblat. Nak tentukan arah kiblat dulu dengan sekarang bukan senang. Sekarang tinggal apa tu? Kompas tekan tu lah, pusing dia tunjuk kat handset pun dah. Dulu dia tengok matahari naik macam mana. Matahari naik sampai pukul sekian dia bertanda. Kenapa? Sampai selama sehari tu, daripada pagi sampai malam. Lepas tu tengah hari naik. Tengok petang sekali hujan. Oh, esok kena melek. Dia tak kira. Ada macam tu. Bukan senang. Setiap kali nak hukum tu kan panggil anggota Jabatan Mufti apa semua, sembelih kambing je kau. Jabatan Kuasa Surau masjid ni. Esok tengok hujan. Tak jadi, kena kira balik. Tu nak tentukan arah kiblat yang betul. Ada orang tanya soalan pelik-pelik. Ustaz, kalau saya duduk dekat bulan, saya naik bulan, saya nak tengok arah kiblat macam mana Ustaz? Tu. Ya. Mudah kan? Mudah. Nanti kalau amal ada orang tanya macam tu, amal jawab saya. Tak apa pak cik nak pi nanti pak cik main tanya saya. Taubat dia tak pi lah, tanya lah. Pak cik nak pi nanti pak cik main tanya saya. Gagah tanya soalan, orang panggil soalan tak cerdik. Tu. Dia okey gitu. Soalan bodoh. Tanya macam tu. Sepatutnya dia saja je nak tanya, tak mau tanya pun. Baik. Jadi tengok anak bulan ni, dia tengok dengan ilmu yang dia tahu. Dia pakar dalam falak, dia kaji-kaji, dia tahu. Maka itu boleh guna untuk diri dia sahaja, tak boleh guna untuk orang lain. Bukan hak peribadi. Ijtihad bukan hak peribadi. Ijtihad nak umum pada orang ramai adalah hak kerajaan. Baik, terus. Kedua, berniat pada ketika tiap-tiap malam Ramadan itu seperti diniatkan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik, fardhi Ramadan ubah jadi ni, sebab dia jadi mudhaf ilaih. Dia ismul lazi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Dia ada beberapa keadaan dalam nahwu. Dia ada apa? Ijma' wazin adilan anif bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Dia ada. Maksudnya macam mana? Jam. Jenuh. Macam mana tu? Apa dia maksudnya secara mudah, lafaz yang ada alif nun di belakangnya tu, dia tak menerima tanwin, dan atau dia bukan bahasa Arab. Contoh, nama orang. Saya ada kawan dulu di Madura, nama dia Suprianto.
Tu kalau masuk tanda jar, takkan nak baca kasrah. Supriyanti tu dia lelaki perempuan tu. Dia bukan, dia tak boleh. Ada Supriyanto juga, sebab dia ismul lazi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Tapi isim yang tidak menerima tanwin ni dalam beberapa keadaan, contoh masuk alif lam, dia boleh berubah jadi kasrah. Masajida tak boleh masajidi, kecuali masuk alif lam, minal masajidi. Begitu juga dengan ni. Atau yang kedua, dia mudhaf. Ni Ramadhani hadhihi sanati. Tu yang betul macam tu. Baik. Berniat pada ketika saya tak tahu hilabak nahu ni, saya lagi pening habis, lena habis jenuh. Berniat pada ketika tiap-tiap malam Ramadan itu seperti diniatkan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat yang tu setiap malam. Mazhab Syafi'i tiap-tiap malam. Pasal apa sebut malam? Sebab kalau dah masuk subuh tu dianggap pagi dah. Malam maknanya sebelum subuh. Contoh biasanya kita buat bila? Lepas solat witir, betul? Lepas solat witir kita buat. Kalau jadi lepas solat witir kita niat terus. Takut terlupa. Dan niat tadi ustaz, kalau kita niat, lepas tu kita niat puasa, tapi kita lepas tu kan kita makan kacang, makan kuaci apa semua tu. Lepas tu makan moreh apa semua. Sok kita makan pula, nak kena niat semula dah. Tak perlu dah, cukup niat yang malam tadi tu. Contoh, dia terlupa macam mana? Terlupa, maka dia sedang pukul 9 pagi, Allah, malam tadi aku tak niat, hari tu kena qada. Jadi para ulama akhirnya ambil kesimpulan, kita awal bulan puasa kita taklid mazhab Maliki. Taklid mazhab Maliki. Macam mana? Niat puasa sebulan penuh. Kan kita nak puasa hari Khamis ni, malam tu kita niat, sahaja aku niat puasa Ramadan sebulan penuh dengan taklid mazhab Maliki kerana Allah Ta'ala. Niat yang tu dulu. Lepas tu tiap-tiap malam kita niat juga, aku niat puasa pada esok hari, aku niat puasa Ramadan pada esok hari kerana Allah Ta'ala. Niat ni lah, niat macam kita ni, nawaitu shauma ghadin, macam biasa. Contoh hari ke-13 kita terlupa, kira haji lah niat awal tu. Berhati-hati, takut terlupa. Kira haji ya, faham lah. Saya duk tengok cantik berapa orang, saya husnuzan hatta cantik tu dia keturunan Imam Syafi'i kot. Baik. Ini untuk puasa fardu lah. Kalau puasa sunat macam mana? Terus amal. Dan wajib dijatuhkan niat itu pada malam sekira-kira dahulu daripada terbit fajar. Dahulu daripada terbit fajar, maksudnya sebelum terbit fajar niat. Waktu tu boleh. Memang kena niat sebelum terbit fajar. Lepas terbit fajar kena qada kalau terlupa. Baik, terus. Dan tiada memadai niat puasa fardu sama ada Ramadan atau lainnya pada siang hari, dan memadai niat puasa sunat pada siang hari dahulu daripada gelincir matahari sebelum mengerjakan suatu yang masuk ke dalam perutnya pada siang hari itu, yang ia membatalkan puasa itu. Maksudnya kalau untuk puasa Ramadan, puasa qada, puasa apa lagi yang wajib? Puasa yang wajib, puasa nazar kah? Puasa nazar wajib. Ya Allah, kalau saya khatam 30 juzuk Al-Quran, saya bernazar puasa 3 hari contoh. 3 hari. Dia kena niat sebelum masuk waktu subuh. Terbit fajar tu mudahnya sebelum masuk waktu subuh. Yang tu. Niat yang tu. Sebelum masuk waktu subuh. Niatlah saja puasa nazar esok apa semua. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah, dia boleh niat sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari. Kalau puasa sunat, dengan syarat dia tak makan apa-apa lagi. Daripada pagi sampai zuhur tu tak makan apa-apa lagi. Contoh dia sarapan 2 pinggan. Lepas tu Allah makan tengah hari tak ada, alang-alang aku niat puasa. Niat puasa apa? Nak makan 2 pinggan.
Nabi SAW pernah masuk tanya pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kita ada apa-apa tak yang boleh kita makan? Nabi tak makan apa lagi dari pagi. Kata Sayyidatina Aisyah, tak ada apa wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, idzan ana asum, kalau macam tu saya akan berpuasa. Saya akan berpuasa. Jadi kalau tak makan apa-apa boleh. Tapi kalau dah makan 2 pinggan, pergi kedai roti canai balun sampai 4 roti canai, ni apa lagi? Baik. Terus Ketiga, menahan daripada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya siang hari Ramadan itu, maka batal puasanya sebab makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Tak sengaja, itu rezeki Allah bagi. Rezeki seperti ni, rezeki lah. Kita terlupa. Kita semua berharap lupa kita puasa, betul ya? Lupa makan 2 pinggan, Allah baru teringat. Masalahnya tak jadi macam tu. Biasanya kalau orang terlupa ni di awal-awal puasa kan, dah 29 hari puasa lupa, itu payah. Payah biasa awal-awal bos, tapi payahlah orang nak lupa ni. Bangun tidur, apalah isteri pun lupa. Apalah isteri tak masak apa ni, bangun masaklah nasi goreng, buh toyu apa semua, goreng telur mata apa semua. Makan. Anak apa? Makanlah laki bini ni. Lepas tu makan tengah hari sekali, nak makan apa sayang? Oi, tak ada apa-apa. Pilah belikan kat pekan. Apa kedai semua tutup. Kedai tutup semua ni, demo ke apa? Mogok ke apa? Barang mahal telur tak ada tu daripada demo. Ikutlah. Cerita murung tobat murung ni. Mana ada lupa. Ni. Tapi memang ada yang pernah terlupa. Dia masuk kedai Cina. Masuk kedai Cina, dia tak nak order ayam, masuk kedai Cina. Cina tu tak. Lu tak puasa ke? Puasa lah, keluar balik. Cina tu pula ringan. Terus. Dan demikian lagi batal puasanya dengan sebab masuk sesuatu ke dalam telinganya dan ke dalam hidungnya dan ke dalam duburnya atau ke dalam faraj perempuan. Baik. Batal puasa sebab masuk sesuatu dalam telinga. Masuk telinga. Sebab tu kalau junub, yang junub nak mandi hadas, kalau sebaiknya mandi sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebab kita kena basuh kan, telinga-telinga ni takut termasuk. Nanti kita nak istinsyah, apa tu isap air dalam hidung, takut termasuk nak kumuk apa semua tu. Yang tu celah-celah mata pun kita kena ni. Jadi mandi junub ni dia bukan perkara yang mudah, dia susah dan ramai orang tak mampu buat. Tak kena, kalau buat pun tak kena. Dia di belahan apa tu dubur kita tu, dia di papan punggung tu ada anggota yang kalau kita berdiri ayak takkan kena bahagian tu. Kalau kita duduk baru dia terbuka, baru ayak boleh kena. Dubur pun sama. Dubur, faraj perempuan pun sama. Nampak tak selalu fikir lah macam mana Ustaz? Tak selalu fikir tu. Tak perlu pun, tak wajib pun fikir. Jadi ada bahagian yang hanya ketika duduk sahaja dia terbuka. Yang tu kena basuh. Tu nanti bagi tahu dekat isteri nanti. Yang duduk waktu nak mandi junub tu kena duduk juga, kena siram air. Jadi sebaiknya memang mandi hadas dilakukan sebelum masuk waktu subuh untuk orang yang berpuasa. Takut macam tu lah. Macam tu juga kentut dalam air. Ketika berpuasa dia mandi kolam renang, mandi. Ketika mana keluar angin, maka ditakutkan ulama kata kebanyakannya, kebiasaannya batal. Tapi ada juga yang tak batal. Tahu keluar angin, ada yang akan masuk. Dia masuk dalam dubur tu. Angin keluar, kan ruang kosong ada, dia akan masuk. Ayak tu dia akan tembak. Double shoot ni. Dia tembak ekstra punya. Jadi dia masuk, atau batal puasa. Jadi hidung, dalam dubur atau ke dalam faraj perempuan. Baik, terus
sekaliannya itu dengan disengaja, maka jikalau dengan lupa atau digagahi oleh orang, maka tiada batal puasanya itu. Kalau lupa, tak sengaja sebab lupa ke, atau digagahi orang, dipaksa. Kena paksa? Kena paksa tak? Kalau hang tak makan, aku bunuh. Hang tak makan, aku katuk. Dia pun makan. Maka puasa dia tidak batal. Tentu juga orang perempuan yang kena rogol pada siang hari bulan Ramadan, batal tak puasa dia. Kalau dia menikmati best, dia batal. Faham tak? Faham tak? Ni tak masuk bab fiqh lagi ni. Nanti insya-Allah lepas raya kita buat baca kitab fiqh pula. Oh, jelek betul. Masuk bab solat lena. Bab tu jelek mata. Baik. Dan tapi ustaz, kalau lelaki yang kena rogol macam mana? Ulama banyak yang mengatakan bahawa tidak ada istilah lelaki yang dirogol. Sebab apa? Minta maaf, sebab zakar lelaki dia perlu kepada rangsangan syahwat untuk stand up, untuk dia bangun tu. Kalau kena paksa, takut ke seronok? Takut. Macam mana dia nak bangun? Ni boleh bangun juga waktu takut ni, dia Power Rangers punya. Kalau perempuan lain. Ni lelaki semua lah saya sebut macam ni. Baik. Faham tak? Boleh faham? Kalau perempuan dipaksa, kita tahu macam mana perempuan kena rogol, kena paksa, kita tahu. Tapi kalau lelaki, ustaz saya kena paksa, ustaz. Paksa macam mana? Saya kena rogol dengan paksa. Berdiri tak punya kamu berdiri? Kalau berdiri, pasti ada rangsangan syahwat. Mana ada orang kena paksa tanpa rangsangan syahwat? Benda tu berdiri. Bukan benda lah, benda pula. Adik itu berdiri. Pasti ada rangsangan syahwat. Sebab tu banyak ulama kata tidak ada istilah dipaksa bagi lelaki. Baik. Terus yang keempat, menahan daripada jima' pada siang hari Ramadan itu, iaitu daripada memasukkan zakar ke dalam faraj atau ke dalam dubur dengan disengajanya. Maka tiada batal puasanya itu jika ia jima' dengan lupa atau dengan digagahi orang. Baik. Jadi memasukkan zakar ke dalam faraj. Masuk zakar tu macam mana? Dia punya apa tu? Cendawan. Helmet dia punya helmet askar Jerman tu. Masuklah. Hanya masuk tenggelam yang tu, maka kenalah dia. Nanti macam mana ni buat ni? Kalau berjimat siang hari bulan Ramadan kita akan bahas. Maka batal puasa dia. Dan ada hukuman lain yang dia kena buat. Dia kena ganti dan ada hukuman lain. Nanti kita bahas. Kalau setakat apa contoh, minta maaf, dia tempek-tempek tonyoh-tonyoh orang Kedah panggil. Dia tonyoh-tonyoh, kemudian minta maaf terpancut mani. Tak ada dukhul lagi yang apa tu, kira palaska tu tak ada tenggelam. Jadi macam mana? Baru tengah. Jadi macam mana? Tak kena denda tu, tapi puasa batal. Sebab dia sengaja. Baik. Begitu juga di dubur. Dubur pun sama. Begitu juga dengan haiwan. Dia belah kuda. Dia belah buat jaga kuda tu comel. Ustaz, ni zakat, itu faraj. Kalau dengan haiwan macam mana? Kena juga. Gila punya nafsu. Ada orang macam tu ada? Bukannya tak ada. Ada diceritakan, saya masih ingat sampai sekarang kisah. Waktu saya masih di Jawa dulu, diceritakan ada seorang di kampung tu. Pakaian macam orang alim lah. Jubah belah, serban. Tebal daripada antum pakai, daripada kamu semua pakai. Berapa tingkat dia pakai. Jadi orang tanya dia belah kuda dia.
kuda putih. Baik. Orang tanya ada Syekh dia rajin pergi semayang apa semua. Syekh tak kahwin ke? Ada anak ke? Tak ada. Tak kahwin ke? Ada. Dia tanya balik, untuk apa saya kahwin? Untuk menjaga, orang kampung katalah, untuk menjaga daripada perzinaan, hubungan-hubungan yang haram. Dia kata, lah, perlu ke? Saya dah ada kuda tu, kalau saya nak, saya bersama dengan kuda tu. Punya jahil, orang jahil. Syekh mana boleh, tu dosa besar. Betul ya dosa besar belum? Tak tahu kalau tu dosa besar. Dia duk kerja sedap lah. Cuba fikir secara masuk akal lah. Orang di dalam tabiat yang sihat takkan buat benda tu, tapi dia boleh buat. Itu pelik. Ini sebab tu kita mengaji. Kita mengaji. Al-Quran antum ada yang dah khatam dah, mengaji fardu ain, kemah. Imam Syafi'i pun sama, hafal Quran dulu. Dan biasanya memang saya tengok pelajar-pelajar saya di Ma'had Dera yang hafal Al-Quran, biasanya dia mudah untuk hafal yang lain, mudah untuk faham yang lain. Sebab dia boleh hafal Al-Quran, insya-Allah yang lain tu mudah. Hafal Al-Quran lah, tapi jadi imam belum tentu. Ada orang dia boleh hafal surah lazim, dia hafal, pergi jadi imam getah. Dia jadi getah, dia jadi cok, lupa habis. Lupa lala tu. Ada yang macam tu. Baik. Terus, dan jikalau ia jima' pada malam atau ia bermimpi, maka lalu keluar air mani, maka pagi-pagi ia junub, nescaya tiada batal puasanya itu, tetapi sunat ia mandi junub itu dahulu daripada terbit fajar. Dan jikalau ia jima', baik, sekejap. Sebab tu kita sebelum mandi hadas, kita kena pastikan kita kena gosok dulu di urat bawah zakar tu untuk pastikan kosong. Ada yang kata sebaiknya kita kencing dulu, takut nanti ada air mani lagi dalam tu, dalam saluran dia tu. Ini maksudnya macam mana? Dia jimat waktu malam. Jimat waktu malam, berhenti sebelum subuh. Pukul 6 dia berhenti, duduk tengok TV, tengok orang azan. 6.30 dia perasan, keluar lagi lah yang mani tadi, yang bekas yang buat sebelum pukul 6 tadi tu keluar. Batal tak puasa dia? Tak batal puasa dia. Jadi kalau mandi junub, sunat mandi junub sebelum terbit fajar. Baik. Dan jikalau ia jima', maka lalu terbit fajar, maka jikalau lekas ditanggalkan zakarnya itu, nescaya sah puasanya itu. Dan jikalau dikekalkan jima' itu, nescaya batal puasanya itu, dan lazim atasnya kafarah dan qadha dan imsak, menahan daripada makan dan minum pada siang hari itu. Baik, dia tengah jima', faham jima' adik? Faham tepi dinding, faham tu? Faham Abang Adham tak faham, tanya adik tu. Baik. Jadi okey, baik. Santai itu malu masuk dalam jubah ni. Baik. Mana Umar pergi kenuri ya? Dia pergi kenuri ya. Hak tu siapa? Umar juga. Kamu siapa? Hak sunat hitam. Tu kamu. Siapa nama? Lupa habis. Ada kamu pernah ikut daurah ustaz tu itu. Baik, so tengok orang belakang tak apa. Kalau dia jima' tengah sedap-sedap menikmati nikmat dunia, tengah duduk sedap, azan, Allahu Akbar, Allah sikit lagi lah bagi perhabis hebat. Dia pun goyanglah sekali lagi masuk. Batal puasa hari itu. Dia wajib kafarah, dia wajib ganti hari itu, dan dia wajib kafarah, bayar kafarah. Dan dia kata, alang aku batal dah, hari ni aku masak sedap-sedap, haram. Dia wajib imsak, menahan diri, tak boleh makan, tak boleh minum sampai terbit puasa. Contoh, ada orang dia makan,
dia makan pukul 12 sengaja. Dia ingat hari ni aku puasa, tapi dia makan. Makan, selesai makan dia. Lepas tu lagi petang dia kata halalang aku batal tu, habis aku makan terus. Petang dia nak makan balik. Makan yang kedua ni dosa pula. Dosa pula. Dia macam tu. Baik orang jimat tadi. Jimat tadi kalau contoh dia tengah masuk, kemudian azan, terus dia tarik, dia cabut, ditanggalkan sakar tadi tu, dicabut, maka tak kena kafarah. Puasa tadi tetap dianggap sah. Sebab dia buat daripada bila? Daripada sebelum terbit fajar. Dia buat masuk, kemudian orang azan, dia tarik, alalang pum dia pam. Faham lah? Faham dah kiah macam tu? Baik. Tak faham, tak tahu, saya tak tahu, tak faham tanya adik tu. Muka macam Iman Dini dia. Baik, terus yang kelima. Menahan daripada mengeluarkan mani pada siang hari Ramadan itu. Hati-hati ni, tahan. Jangan duk buat lagi. Bulan puasa kena qada. Menahan diri. Baik. Terus. Dan tiada batal puasanya sebab mencium akan isterinya atau mendekat merenggam akan dia jika tiada keluar mani, tetapi makruh yang demikian itu. Baik. Kalau orang tu cepat keluar mani, dia pergi gagah peluk isteri dia, maka hukumnya tu sampai pada ke tahap haram. Sebab apa? Dia boleh membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia ni cepat keluar mani, gagah duk pergi peluk pula. Malam-malam tak mau peluk, siang tu lah dia nak peluk. Dia sampai jatuh kepada haram. Tapi kalaulah dia ni jenis peluk pada tahu tak keluar mani pun, confirm dia tak keluar mani punya, maka hukumnya makruh. Baik. Kalau mazhab Maliki, nak cium ke, nak mendekap ke, nak peluk ke orang, ini boleh bagi orang-orang yang tua sahaja. Yang baru nikah tak boleh. Baru nikah, air di kepala. Orang kata ayak naik kepala, orang kata angin al-ma'u fir ras. Jadi ayak duduk sini, duduk gagah pergi peluk, habis jam, otak pun berayak. Jadi gagah pergi peluk tak boleh. Orang nikah tak boleh kalau mazhab Maliki. Orang yang tua-tua dah, umur 70 dah, lelaki umur 80, bini umur 70, pergi peluk. Tak apalah, peluk pergi lah Pak Long oi. Macam tu lah. Baik, sekejap. Menahan diri daripada mengeluarkan mani pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, dengan tangan ataupun dia pitonyoh kat dinding. Contoh, Ustaz, dia tak guna tangan, dia pitonyoh kat dinding. Tetap pancut, batal puasa. Pancut pula kasar, keluar mani, batal puasanya. Tu. Faham? Adik nak keluar, adik tak salah tahan adik. Baik, kesian kat dia. Muka-muka ira-ira abang Adam pun ada. Besar ni sama macam abang Adam. Bagus ni, abang Adam ni bagus. Baik, terus sama ada dengan yang halal ataupun yang haram. Keluarkan mani dengan tangan, dia ada dua hukum. Satu, haram dan dilaknat Allah apabila menggunakan tangannya sendiri. Yang kedua, harus boleh apabila menggunakan tangan orang lain. Tu dia ustaz, tangan orang lain. Orang lain tu siapa? Isteri dia sendiri. Dia pergi suruh kawan, ustaz kata harus, dia pergi dengar tang tu lah. Tu jam kena-kena. Ustaz kata harus, dia pergi dengar hak tu lah. Tahu-tahu rekod ni. Jangan buat tak je lah, nak potong tang tu. Baik. Terus yang keenam,
Keenam, menahan daripada muntah. Maka jika disengajanya muntah, nescaya batal puasanya. Baik, kalau sengaja muntah batal puasa. Sebab apa? Muntah kan dia keluar daripada dalam perut kita. Kalau keluar, yang keluar tu sebahagian, tapi ada juga yang sampai di sini kemudian dia akan masuk balik. Sengaja batal puasa. Dia duduk pimin anak tekak ada dalam tu, muntah, batal puasa. Kalau tak sengaja, contoh orang yang mabuk perjalanan, di perjalanan jauh mabuk. Mabuk perjalanan tu bukan mabuk betul tu, bukan. Dia mabuk pening muntah. Macam mana? Itu tak batal puasa dia. Baik, terus. Dan tiada batal puasanya jika muntah dengan tiada sengajanya. Tak sengaja tak batal puasa. Baik, terus. Dan tiada batal puasanya dengan menelan balgham, dahak daripada lehernya atau daripada dadanya, melainkan jika sampai ke mulutnya lalu ditelannya, maka ia batal puasanya. Baik. Batal puasa. Kalau telan dahak kalau sampai tengkor ataupun masih lagi rasa di sini, dia pun telan, tak batal puasa. Dahak sampai sini, sampai mulut, dia telan, batal puasa. Terus ni untuk dahak. Kalau ayat dia macam mana? Tengok tu. Dan tiada batal puasa dengan menelan air liur yang di dalam berhad bibirnya. Dan jika banyak berhimpun sekalipun, jika tiada bercampur air liurnya itu dengan sesuatu. Contoh dia ayat liur dia, disimpan ayat liur sampai penuh semulut, disimpan sejam, dia tak telan ayat liur, lepas tu dia telan ayat liur, kenyang terus. Batal tak puasa? Tak batal, dengan syarat air liur tadi tak bercampur dengan apa-apa pun. Bercampur dengan dahak, batal. Kita bayang penggeli, contoh. Dia simpan ayat liur banyak sampai penuh mulut, lepas tu dia telan. Kalau kahak, batal. Maksudnya macam mana? Daripada lehernya atau daripada dadanya. Maksudnya yakni di bawah dari makhraj ain, dan ada yang kata ghain. Situ. Pandai-pandai lah. Orang hafazul Quran letak makhraj ain, ghain dekat mana? Bawah pada makhraj situ. Lebih daripada situ, telan juga kahak tadi, batal. Maksudnya di sini ya. Kalau keluar sampai ke mulut, dahak tadi dia telan, batal. Balgham tadi itu. Baik. Macam tadi kita bahas lah, macam apa tu, air kentut di dalam air. Berenang nak kentut. Lepas tu keluar buih-buih pula. Bum macam tu. Lepas tu ada air yang masuk. Maka batal puasa dia, ditakutkan macam tu. Baik, adapun segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Tadi kita bahas perkara yang wajib, ni perkara yang sunat. Terus, pertama, makan sahur. Dan sekurang-kurang sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air. Dan sunat dengan kurma. Sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fi suhuri barakah. baik, suhur bukan sahur. Kalau sahur, pekerjaan makan sahur. Kalau suhur, makan sesuatu yang dimakan pada waktu sahur. Kalau sahur dengan suhur tu beza. Kayanya kalimah dalam bahasa Arab beza baris, beza titik, makna jadi lain tuih. Habbatun, bijian, hayyatun, ular. Tu beza je. Habbatus sauda, bijian hitam. Hayyatus sauda, ular hitam. Dia beza sikit kan? Dia beza sikit. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Ar-Rajim, terkutuk. A'udzubillahi minasyaitanir rahim. Tu dia. Jangan buat begitu. Na'udzubillah, jangan sampai sebut tu. Tu ada kita kena faham juga makna-makna tu, kena faham. Sebab tu sekarang Al-Quran dia ada terjemahan kan, tapi tengok-tengoklah. Paling tak boleh faham semua pun, sikit-sikit kita faham. Baik. Terus, artinya makan olehmu akan makan sahur, maka bahawasanya di dalam makan sahur itu dapat berkat. Dalam makan sahur tu ada keberkatan. Dalam makanan yang kita makan tu, paling kurang makan sok ni sebiji kurma.
sebiji kurma. Sekarang ada dah kurma apa, rutok tu, rutok frozen, ada dah yang tu. Yang cantik yang tu. Makan macam mana? Ganjil. Makan sebiji, ataupun 3, ataupun 5, ataupun 7. Cukup 7 lah, jangan lebih. Dia balun sampai 33 biji, suruh dia makan nasi ya. Kalau lapang sungguh tu. Sesungguh ini pengalaman saya. Dulu saya pernah ikut ada Syekh Mahmud Dahlah. Plan dalam bulan puasa akan pi ke belah Kuat Cempedak, Pondok Tok Guru Haji Saleh, di belah-belah situ. Jadi selama 2 hari, Jumaat dan Sabtu, saya teman ikut Syekh pi. Kemudian waktu makan sok tu kita tanya Syekh lah. Tanya Syekh mana nak makan apa esok? Tak payah makan apa-apa, tak payah order apa. Bawa mai dekat saya kurma dan bawa mai dekat saya ayam kosong, cukup. Saya sahur dengan tu ya. Kita fikir boleh pi ke tak? Bulan puasa yang lepas kita mai rasa tak selera nak makan sok. Biasanya makan sok ni tak selera kan, makan tak berapa selera. Jadi kita pun ambil lah, saya pun ambil lah apa, kurma. Ambil kurma besar tu, yang besar tu, bukan besar lagi, besar. Makan 3 biji cukup. 3 biji ayam, ambil ayam suam. Jangan minum ayam ais. Ayam ais lagi sekejap dia haus, dia dahaga balik. Jadi minum ayam suam ke apa, minum ayam suam, InsyaAllah dia akan ikat perut kita sampai buka puasa. Orang sakit, dia makan sebiji kurma, vitamin dalam kurma tadi itu boleh menguatkan badan dia sehari. Sebiji kurma, makan 3 biji ataupun 7, InsyaAllah kenyang. Kenyang tu macam mana? Ustaz, tapi tengah hari lapar. Lah, nama puasa memang lapar lah. Awak kamu makan 2 pinggan waktu sok, tengah hari lapar. Lapar juga. Itulah hikmah puasa. Supaya kita merasai rasa orang miskin, rasa orang yang tak ada makanan, pedihnya lapar. Supaya kita rasa macam tu. Dia makan kurma. Kalau tak lalu sangat, makan kurma. Ambil sebiji ataupun 3 atau 5 atau 7. Ganjil, secara ganjil. Jangan yang genap, ambil yang ganjil. Baik, terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu bi ta'am as-sahur 'ala siyam an-nahar wa bi qailulati an-nahar 'ala qiyam al-lail." Artinya, hendaklah meminta tolong oleh kamu dengan makan sahur itu atas puasa pada siang hari, dan meminta tolong oleh kamu dengan tidur hampir zuhur itu atas berjaga malam berbuat ibadah. Baik, makan sahur walaupun sedikit, dia luar biasa berkatnya untuk kekuatan kita pada puasa esok. Luar biasa berkat dah. Makan sahur sikit, walaupun kita bangun tak lalu apa, kurma tak ada roti sikit atau ada biskut sikit, ambil yang tu. Ambil jamah, minum ayam. Itu lebih kuat daripada orang yang tak makan sok langsung. Itu lebih kuat. Kita akan lega. Paling tidak dia akan bagi kita kekuatan. Macam contoh, tidur sebelum zuhur, itu dipanggil dengan tidur qailulah. Tidur sebelum zuhur 10 minit pun cukup. Dia dapat menguatkan kita untuk jaga malam berjam-jam. Contoh, pukul 1 kita tidur, 1 suku kita bangun 15 minit. Itu cukup sebelum zuhur. Kalau Syekh Fahmi kata tidur selepas zuhur, inilah yang kita malah tambah lepas makan 2 pinggan, lagi malah. Waktu Syekh Fahmi Zamzam, kalau daurah beliau akan buat nak dekat zuhur, beliau akan berhenti. Ada orang panggil pergi mana pun, beliau kata nanti lepas zuhur. Saya kena tidur sah, kata beliau. Pada 12.30 selesai, beliau akan tidur sah, rehat sah. Rehat, nanti sampai zuhur beliau bangun, sembahyang zuhur apa semua. Lepas tu lepas zuhur makan, tak tidur dah. Tidur lagi teruk, tidur pula 2 jam. Tidur macam tu. Tidur sebelum zuhur kalau boleh, sempat. Kalau sempat tidur sekejap, 10 minit pun jadi. Dia lebih kurang macam makan sok untuk orang yang puasa. Bahawa nanti kita malam tu kita nak jaga tu malam. Saya memang kena tidur juga sebelum zuhur atau selepas zuhur, kena tidur.
Mari tak tidur. Mari tak tidur melelong kereta dengan Abang Daham. Nak suruh Abang Daham ni dia tak reti bawa kereta lagi, dia reti bawa motor. Jam. Saya nak suruh dia kata, kamu bawa kereta, bayangkan kamu bawa motor, jam. Gagah main, alhamdulillah sampai sini aku. Sampai sini juga 5.30. Tak melelong. Dua kita kalau dah pakai tak duduk daurah sini, daurah tempat lain. Dia kena tidur juga, tidur sekejap supaya jaga kita untuk malam. Baik, macam itulah makan sahur. Baik, terus. Kedua, sunat mentakhirkan makan sahur itu kerana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat dengan katanya, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila salati wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Artinya memakan kami akan makan sahur serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka kami berdiri kepada sembahyang subuh dan adalah antara keduanya itu sekira-kira 50 ayat. Baik. Maksudnya sekira-kira 50 ayat tu macam mana? Kita boleh mengukur waktu dengan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Nak ukur waktu dengan bacaan ayat Al-Quran. Contoh kita baca antara maghrib dan isya. Selesai solat maghrib, selesai ba'diyah maghrib apa semua, kita pun baca Al-Quran. Contoh baca Al-Quran kita tu, kita baca dapatlah 2 juzuk. Contoh 2 juzuk, biasanya saya habis 2 juzuk ni masuk isya, maka kita boleh solat. Contoh kamu baca, dan kamu kata, biasanya kalau 2 juzuk ni aku duk baca ni masuk isya lah, ngam-ngam masuk isya, maka habis 2 juzuk kamu boleh terus solat isya. Tak payah tengok takwim ke apa. Sebab apa? Sahabat memang buat macam tu, mengukur waktu dengan kadar bacaan ayat Al-Quran. Jadi macam ni, kami makan sahur dengan Nabi SAW. Kemudian kami berdiri, lepas makan sahur kami berdiri untuk sembahyang subuh. Jarak antara makan sahur kami dengan sembahyang subuh tadi lebih kurang bacaan 50 ayat. Bacaan yang sederhana lah. Baca laju sangat, tak kira lah bacaan yang sederhana. Itu 50 ayat. Boleh kira macam tu. Berapa minit tu? Yasin dah berapa puluh ayat? 80. Lebih kurang setengah Yasin lah mudahnya. Baik. Terus ketiga, sunat menyegerakan berbuka tatkala yakin masuk matahari kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazalun nasu bi khairin ma ajjalul futura wa akharu suhur. Artinya senantiasa manusia dengan kebajikan selama menyegerakan mereka itu akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Baik, yakni bila sudah masuk waktunya, kita sunat berbuka dulu. Buka dulu, ambil air segelas, air cup tu kan, gelas tu, kemudian air segelas ni, kemudian buah kurma sebiji. Yang tu, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan, minum, lepas tu baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tu baca doa Allahumma laka sumtu tu selepas kita berbuka. Lepas tu kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru kita makan yang berat-berat. Baru makan yang berat-berat. Kita tengok orang yang buat majlis berbuka puasa, artis-artis buat majlis buka puasa, majlis Mekah, buat majlis buka puasa. Lepas azan terus makan berat-berat. Lepas tu mayang dah. Lepas tu kita, orang Melayu kita ni rajin puasa, sembahyang malah. Orang Melayu ni puasa rajin. Tanya pilah pada siapa pun, jahat macam mana pun, hang puasa dah, puasa mayang dah. Tanya pi kat dah. Tapi kalau orang India, orang belah India, sembahyang tu rajin, puasa pula tak berapa nak kuat, tak larat puasa. Kalau dua-dua tak mau, orang mana tu? Mayang tak mau, puasa tak mau, malah dua-dua. Baik. Jadi ni segerakan berbuka, pastikan masuk waktu. Masuk waktu baru berbuka puasa. Jangan sampai letih puasa, tengok-tengok
buka puasa awal 5 minit. Jam kita cepat. Jangan. Baik. Jadi kita tadi akhirkan sahur. Tu kaedah dia macam mana? Saya terlupa huraian tadi sikit. Akhirkan sahur tadi macam mana kaedah dia? Akhirkan sahur sekitar 10 minit sebelum masuk waktu subuh, sebelum azan subuh, 10 minit. Waktu imsak tu kan. Imsak tu 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Kita berhenti waktu tu. Pukul 6 tu kita mula makan sok. Pukul 6. Dan ni masuk subuh pukul berapa? Tak sampai 6.30, tak sampai 6.25 ke apa? Sini. Pukul berapa? Anggaplah 6.25. Pukul 6 tu kita makan sok. 6 suku 6.15 kita berhenti, cukup. 6.15 kita berhenti. Sekali 6.25 dah masuk subuh. Itu macam tu. Kaedah dia macam tu. Jangan duk gagah. Gagah pergi juga tak apa, lagi pelajar sampai 6.35 kotor hari tu. Ada waktu dia macam tu. Baik, terus dan sunat berbuka puasa itu dengan rutab. Maka jika tiada padanya rutab, maka berbuka puasa ia dengan kurma. Maka jika tiada padanya kurma, maka berbuka puasa dengan air, kerana hadis yang sahih. Baik. Sunat buka puasa tu dengan rutab. Rutab tu kurma basah. Kurma yang baru diambil. Biasanya kalau kurma tahun ni yang kita makan tahun ni tu adalah kurma tahun lepas, sebab dibekukan apa semua. Jadi rutab. Kalau tak ada rutab, maka dengan kurma kering, kurma tamar, kurma kering. Kalau tak ada dua-dua, buka puasa dengan air yang manis-manis. Buka puasa dengan yang tu. Baik, kurma ni dia kaedah dia macam ni. Semakin panas, semakin manis. Kurma kalau di negara yang panas, dia lagi manis, lagi sedap. Macam tembikai. Tembikai tempat kita, kalau cuaca panas, tembikai tu manis. Tapi kalau cuaca dia hujan, tembikai tu dia agak tawar. Itu kaedah lah. Macam tu. Kurma pun macam tu. Baik. Terus أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسوات من ماء. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berbuka dahulu daripada ia sembahyang dengan 3 biji rutab. Maka jika tiada rutab, maka berbuka ia dengan 3 biji kurma, dan jika tiada kurma, maka meminum ia dengan 3 teguk daripada air. Baik, contoh dia kalau ada rutab, ambil rutab. Tak ada, ambil kurma. Tak ada, ambil air. Nabi minum dengan 3 teguk air. Maka rutab, kalau boleh cari juga rutab kurma basah tu. Supaya apa? Lepas tu kita buka puasa ambil yang pertama. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat ikut sunnah saja dapat pahala dah. Apalagi kalau kita buat sunnah tu. Contoh macam kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia ada satu jalan yang lurus, kemudian dia kono sikit. Sambung pula. Orang tanya, "Wahai Ibnu Umar, kenapa engkau buat macam tu?" Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Dulu aku pernah berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ ada pokok tengah jalan, kami pun kono sikitlah. Dan sekarang pokok tu dah ditebang. Aku tetap berjalan di tempat kono tu juga. Sebab apa? Aku nak berjalan di atas bekas kaki, bekas langkahan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidatina Aisyah, kalau kamu tengok macam mana Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan sunnah Nabi, kamu akan mengatakan bahawa dia dah gila. Nampak macam gila dah buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti di sini dulu. Nanti kita sambung pula dalam pukul sebelah. Saya teralik tengok jam ni. Baik, saya pun tak sarapan lagi. Jadi kita yang sarapan dulu apa semua. Rehat sekejap dalam 20 minit. Boleh minum lagi, tak masuk bulan puasa lagi. Sampai ingat hari Khamis ni apa nampak ayat ni biasa kan? Tapi hari Khamis ni sangat luar biasa.
ditambah dengan tasbih kafarah dan suratil As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.